Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua. Selepas saja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kita dapat lihat membuat satu gerakan sehingga gerakan anti rasuah, membanteras rasuah ini semakin aktif dan SPRM juga semakin agresif melakukan kerja. Akhirnya saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, banyak saja kita mendengar tentang rasuah lah, pengubahan wang haram lah, berkaitan dengan penyelewengan dana lah. Hari ini pula ataupun yang terkini, ada satu berita yang mengesahkan tangkapan seorang pemimpin. Saya boleh katakan seorang pemimpin, di mana tangkapan ini yang melibatkan pecah amanah RM24,8 juta. Akhirnya dalam satu artikel mengesahkan penangkapan yang mengejutkan ramai. Penjawat awam ditahan berkait pecah amanah RM24,8 juta. Tidak kisahlah, mungkin bagi saya ini pasti satu tangkapan yang mengejutkan ramai. Tidak kira dari pemimpin pembangkang, dari kerajaan. Khususnya untuk kerajaan lah, sebab beliau adalah dari agensi kerajaan. Dalam artikel ini yang mengesahkan tangkapan itu, polis menahan seorang penjawat awam sebuah agensi kerajaan bagi membantu siasatan kes pecah amanah yang melibatkan RM24,8 juta. Ketua Polis Kelantan, Muhammad Zaki Harun, berkata pihaknya menerima laporan mengenainya semalam sebelum suspek lelaki yang berusia 37 tahun yang merupakan penolong accountant itu ditahan pada 12.21 tengah malam. Artikel ini diterbitkan pada 27 Mei. Polis menerima satu laporan berkait salah laku oleh petugas agensi kerajaan itu berhubung kehilangan wang kerajaan yang diuruskan oleh bahagian keuangan agensi berkenaan melalui kumpulan wang amanah dan kumpulan wang pembangunan. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, mereka lah yang diharap-harapkan untuk menjaga duit negara. Mereka lah yang diberi tanggung jawab, diberikan kuasa, tapi mereka lah juga yang memecahkan amanah. Siasatan awal mendapati kejadian salah laku ini dilakukan oleh suspek sejak 2016 sehingga Mei 2023. Lebih kurang 7 tahun kalau tidak silap, ataupun 8 tahun. Jadi jumlahnya adalah secara keseluruhan transaksi tersebut berjumlah RM24,8 juta. Satu jumlah yang bukan sedikit. Nah, persoalannya, adakah seperti apa yang pernah dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bahwa kerajaan lesap RM4,5 triliun sejak 26 tahun kebelakangan ini? Adakah kita boleh kaitkan juga dengan ini? Jadi ini baru satu kes, belum lagi kes-kes yang lain. Nah, bagi saya saudara-saudara, ini mungkin tidak mustahil untuk melibatkan ataupun terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan RM4,5 triliun yang lesap itu. Jadi saudara-saudara, ini satu tangkapan yang mengejutkan ramai. Mungkin tangkapan yang pasti mengejutkan pemimpin-pemimpin di negara pada hari ini, tidak kira dari blok pembangkang, dari blok kerajaan, ataupun mungkin mengejutkan Mahathir, saya tidak tahu. Tapi saudara-saudara, bagi saya ini satu tangkapan yang bagus, yang cepat. Disebabkan kalau dibiarkan lama, mungkin perkara ini akan berlanjutan lagi tahun demi tahun demi tahun. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Anda dipersilakan untuk tekan butang like, Anda boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan semua yang saya amat hormati sekalian,
Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan info-info padu, info-info hangat dari channel ini berkenaan dengan politik Malaysia yang semakin hangat, semakin panas. Nah, baru-baru ini Malaysia ataupun kita digemparkan dengan cakap-cakap ataupun kenyataan dari Presiden PAS sendiri berkenaan dengan terdapat beberapa pemimpin yang menawarkan ataupun menghubungi Presiden PAS itu untuk menyertai kerajaan perpaduan. Nah, saudara-saudara, setelah perkara ini ditimbulkan oleh Tan Sri Abdul Hadi Awang, banyaklah penerimaan dari kepimpinan kerajaan, dari kepimpinan pembangkang sendiri, dari kepimpinan PAS. Untuk dari kepimpinan kerajaan, beberapa pemimpin dari kerajaan telah membuat kenyataan bahwa mereka tidak tahu langsung tentang perkara ini. Tidak tahu langsung, 0% tentang apa yang dinyatakan oleh Hadi Awang. Ada juga yang kata mereka tidak percaya disebabkan individu yang menghubungi Tan Sri Abdul Hadi Awang itu tidak wujud. Jadi persoalannya di sini, adakah Tan Sri Abdul Hadi Awang berbohong? Itu menjadi persoalannya, saudara-saudara. Tapi kalau beliau tidak berbohong, kena kemukakanlah, kena dedakan siapa identiti dari kerajaan yang mempelawa, yang menawar PAS untuk masuk dalam kerajaan. Nah, yang menariknya, saudara-saudara, persoalan yang timbul yang menarik adalah kalau benar Hadi Awang masuk kerajaan perpaduan, satu blok PAS, tinggalkan PN dan masuk dalam kerajaan perpaduan. Persoalannya pertama, adakah Perikatan Nasional akan bubar? Dan seterusnya, adakah Muhyiddin Yassin akan letak jawatan sebagai pengurus PN? Nah, itu persoalan yang terawal. Persoalan yang seterusnya pula, adakah apa kejaminan kepada kerajaan perpaduan sekiranya PAS masuk dalam kerajaan hari ini? Apakah juga jawatan yang bakal disajikan kepada kepimpinan PAS yang mempunyai parti yang mempunyai kerusi terbanyak di dalam keputusan PRU 15 yang baru-baru? Nah, saudara-saudara, adakah Hadi Awang mahu sekadar menyokong kerajaan perpaduan tanpa diberikan jaminan jawatan? At least kalau Hadi Awang ataupun PAS masuk dalam kerajaan, sudah semestinya kepimpinan PAS yang merasakan PAS mempunyai kerusi yang terbanyak di dalam gabungan tersebut, sudah pasti mereka mahu jawatan yang tertinggi, yaitu Perdana Menteri ataupun sekurang-kurangnya timbalan Perdana Menteri. Namun persoalannya, apa yang ada hari ini di dalam kerajaan perpaduan tidak cukupkah? Takkanlah sekarang tanpa PAS pun kita dapat lihat betapa teguhnya kerajaan. Nah, jadi apa relevannya PAS masuk dalam kerajaan perpaduan? Seperti yang saya cakap tadi, siapa individu itu? Nah, jadi minta tolong sesiapa saja pihak dari mana supaya mendedahkan individu itu supaya perkara ini dapat persoalan-persoalan yang bermain di pikiran rakyat dapat dijawab. Nah, siapakah individu yang menawarkan PAS untuk masuk dalam kerajaan perpaduan? Namun ada juga cakap-cakap bahwa kerja sia-sia untuk menawar PAS sertai kerajaan. Tapi elok jika Hadi dapat dedahkan siapa yang membuat tawaran berkenaan. Jadi adakah perkara ini bakal menjadi satu kenyataan? Nah, jadi seperti yang saya cakap tadi, itulah persoalannya timbul. Adakah PN akan bubar? Adakah adakah Muhyiddin Yassin akan letak jawatan? Apakah lagi hubungan PN dan Bersatu masih baik sekiranya PAS memang benar-benar menyertai kerajaan? Dan adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menerima Hadi Awang? Dan apa pula jawatan yang bakal disediakan untuk kepimpinan PAS, terutamanya Hadi Awang sendiri? Adakah Hadi Awang mau jadi timbalan Perdana Menteri ataupun Perdana Menteri? Nah, jadi saudara-saudara, itu semua menjadi persoalan kita. Yang penting kita mau tahu siapa individu itu. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.